Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami yang dihormati Miss Beatrice serta rakan-rakan sekalian. Konnichiwa. Saya Samsing Wei dan rakan saya Olivia Raisha anak Thomas ingin membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk memahami kehidupan dan sifat manusia melalui pemikiran, falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Topik ini juga membantu kami mengaitkan pemahaman falsafah dengan situasi semasa, seperti pentingnya membina pemikiran kritikal dalam kalangan generasi muda, serta bagaimana prinsip falsafah boleh diamalkan dalam kehidupan sosial, pendidikan dan pekerjaan. Tugasan ini memberi peluang kepada kami untuk mengkaji dan memahami bagaimana falsafah boleh membantu kita dalam memahami kehidupan, sifat manusia dan kepentingan nilai dalam pendidikan serta masyarakat. Kami juga akan menyentuh pemikiran Aristotle dan kaitannya dengan sistem pendidikan dan nilai negara. Sebelum kami mendalami topik ini, kami telah menjalankan satu kajian soal selidik untuk mendapatkan gambaran awal tentang kefahaman dan penghayatan pelajar terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Soal selidik ini dijalankan secara dalam talian menggunakan platform Google Form. Seramai 50 orang pelajar dari berbagai jurusan dan semester di institusi pengajian tinggi kami telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Soalan-soalan yang dikemukakan merangkumi aspek pemahaman terhadap falsafah, nilai JERI dalam falsafah pendidikan kebangsaan serta tahap pengalaman prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian mereka. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana para pelajar memahami konsep falsafah dan bagaimana mereka mengaplikasikan nilai-nilai murni dalam kehidupan sosial, akademik dan profesional. Kajian ini turut membantu kami melihat hubungan antara pengetahuan falsafah dan pembentukan sikap serta jati diri pelajar. Data daripada soal selidik ini kemudiannya dianalisis secara kuantitatif untuk mengenal pasti pola umum serta jurang kefahaman yang wujud. Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa 84% responden memahami maksud falsafah pendidikan kebangsaan dengan baik. Selain itu, 76% daripada mereka menyatakan bahawa mereka berusaha mengamalkan nilai-nilai JERI iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam kehidupan seharian. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar bukan sahaja sedar tentang kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan, malah turut cuba menjadikannya sebagai panduan dalam membentuk peribadi dan tindakan mereka. Menariknya, 90% responden bersetuju bahawa prinsip rukun negara penting untuk mengekalkan keharmonian negara. Nilai yang paling kerap diamalkan oleh pelajar ialah kesopanan dan kesusilaan serta kepercayaan kepada Tuhan, mencerminkan keprihatinan terhadap keharmonian sosial dan aspek spiritual. Namun begitu, 20% daripada responden mengakui bahawa mereka kurang faham kaitan antara falsafah dan kehidupan harian. Dapatan ini menunjukkan bahawa masih terdapat keperluan untuk memperkukuh pendidikan falsafah supaya pelajar dapat membina pemikiran yang lebih kritikal, matang dan beretika. Apakah itu falsafah? Falsafah memberi kita ruang untuk mempersoalkan segala sesuatu dengan mendalam. Sebagai contoh, apabila kita bertanya apakah kehidupan atau apa yang menjadikan sesuatu itu adil, kita sedang berfalsafah. Dalam dunia moden, pemahaman tentang falsafah membantu kita untuk tidak mudah dipengaruhi oleh maklumat palsu dan melatih kita untuk
menilai dengan kritikal sebelum membuat keputusan. Falsafah berasal daripada perkataan Yunani, filosofia yang bermaksud cinta kepada kebijaksanaan. Ia merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji persoalan-persoalan asas kehidupan manusia seperti kewujudan, realiti, nilai moral, logik dan pengetahuan. Melalui falsafah, kita dapat mengasah kebolehan berfikir secara rasional, kritikal dan sistematik. Setiap cabang falsafah ini bukan hanya wujud dalam buku atau kajian akademik, tetapi juga mempengaruhi pemikiran dan cara hidup kita. Sebagai contoh, pemahaman tentang etika dapat membimbing kita dalam membuat keputusan yang betul ketika berhadapan dengan dilema moral. Falsafah juga terbagi kepada beberapa cabang utama: metafizik, kajian tentang realiti dan kewujudan; epistemologi, kajian mengenai ilmu dan kebenaran; etika, kajian nilai-nilai moral dan apa yang dianggap betul dan salah; logik, kajian mengenai penaklukan dan hujah yang sah. Semua ini membolehkan kita menilai sesuatu isu secara objektif dan berasaskan prinsip. Peranan falsafah dalam kehidupan. Contohnya, dalam konteks membuat keputusan, seseorang yang memahami falsafah akan mengambil kira nilai dan prinsip moral dalam menimbang sesuatu tindakan. Mereka akan mempertimbangkan akibat jangka panjang serta kesan terhadap diri sendiri dan masyarakat. Falsafah bukan hanya wujud dalam buku teks atau ruang akademik. Ia berperanan besar dalam kehidupan seharian kita. Contohnya, falsafah membantu kita memahami nilai-nilai utama seperti keadilan, kebebasan, tanggungjawab dan integriti. Ia juga memberi asas kepada sistem pendidikan dan undang-undang negara. Tambahan pula, falsafah mengajar kita untuk lebih bersikap terbuka terhadap perbezaan pandangan dan budaya. Ia menggalakkan toleransi, empati, dan kematangan dalam komunikasi, yang amat penting dalam dunia yang semakin kompleks dan global. Dalam konteks global, falsafah juga membimbing kita menangani isu-isu kompleks seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan teknologi. Sebagai contoh, kita menggunakan prinsip etika falsafah untuk menilai penggunaan AI, privasi data, dan inovasi teknologi lain. Falsafah menjadikan kita lebih matang dalam berfikir dan lebih bertanggungjawab dalam bertindak. Selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan juga menanamkan semangat cintakan negara, keterbukaan kepada kepelbagaian budaya dan menjadikan pendidikan sebagai alat perpaduan nasional. Dalam era globalisasi, peranan falsafah pendidikan kebangsaan sangat penting kerana ia memastikan kita tidak hanya mengejar kemajuan ekonomi tetapi juga pembangunan insan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah diperkenalkan pada tahun 1988 sebagai asas kepada sistem pendidikan negara. Maklumat utamanya adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kita ringkaskan sebagai JERI. Ia mementingkan pembangunan menyeluruh dalam kalangan pelajar. Selain itu, falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK mendorong para pelajar untuk menjadi warga yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan negara. Ia juga memperkuat nilai perpaduan antara kaum dan menghargai warisan budaya Malaysia. FPK menekankan nilai-nilai seperti keikhlasan, hormat menghormati, tanggungjawab, dan semangat patriotisme.
Ia juga menekankan pembelajaran sepanjang hayat dan pembentukan sasiah yang positif. Melalui FPK, pelajar bukan sahaja bijak dalam akademik, tetapi juga mampu berfikir secara kritikal dan beretika. Setiap prinsip rukun negara merangkumi nilai yang mendalam. Sebagai contoh, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan bukan sahaja menyeru kita beragama, tetapi juga menggalakkan kita hidup berlandaskan nilai spiritual dan moral. Prinsip ini relevan untuk semua, tidak kira latar belakang agama. Rukun negara pula merupakan asas ideologi nasional yang diperkenalkan selepas insiden 13 Mei 1969. Ia bertujuan menyatu padukan rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Rukun negara mengandungi 5 prinsip utama yang menjadi panduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai pelajar, prinsip-prinsip ini membimbing kita dalam membentuk identiti nasional dan menjadikan kita lebih sedar akan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia. 5 prinsip rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Prinsip-prinsip ini bukan sahaja untuk dibaca, tetapi perlu difahami dan diamalkan dalam kehidupan harian kita. Sebagai belajar, kita dapat melihat nilai-nilai ini dalam aktiviti harian, seperti bersopan santun dengan guru dan rakan, menghormati peraturan sekolah dan menyumbang dalam aktiviti gotong royong atau program khidmat masyarakat. Nilai-nilai daripada falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara sangat relevan dalam kehidupan kita hari ini. Dalam bidang pendidikan, pelajar dididik melalui mata pelajaran civic dan kurikulum untuk memupuk semangat patriotik dan tanggungjawab sosial. Contohnya, apabila kita menghormati pandangan orang lain di media sosial atau menjaga hubungan baik dengan rakan berbilang kaum, kita sebenarnya sedang mengamalkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam masyarakat, kita mengamalkan toleransi dan perpaduan antara kaum dan agama. Dalam pekerjaan pula, nilai integriti dan profesionalisme diterapkan. Dan dalam dunia digital, kita digalakkan berkomunikasi dengan berhemah dan bertanggungjawab. Sebagai contoh, jika seseorang itu bersikap adil dalam semua tindakannya, sama ada terhadap diri sendiri, rakan atau masyarakat, beliau sedang mengamalkan etika keutamaan Aristotle. Aristotle percaya kebahagiaan datang apabila seseorang hidup menurut kebajikan. Aristotle ialah seorang ahli falsafah Yunani yang sangat berpengaruh. Beliau memperkenalkan konsep eudaimonia, iaitu kebahagiaan sejati yang dicapai melalui kehidupan bermoral dan seimbang. Baginya, kebahagiaan bukan hasil kekayaan tetapi hasil daripada nilai dan tindakan yang betul. Beliau juga percaya bahawa pendidikan bukan sahaja untuk memperoleh ilmu, tetapi juga untuk menjadikan seseorang itu baik dan berguna kepada masyarakat. Aristotle juga memperkenalkan etika keutamaan seperti keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Beliau percaya manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan menurut Aristotle sangat penting untuk membentuk karakter dan moral seseorang. Ini menunjukkan bahawa idea yang dikemukakan lebih 2000 tahun dahulu oleh Aristotle masih boleh digunakan dalam konteks pendidikan dan kehidupan kita hari ini. Pemikiran Aristotle sangat berkait rapat dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Konsep eudaimonia selari dengan maklumat
falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan seimbang. Nilai seperti keberanian dan keadilan selari dengan nilai murni dalam sistem pendidikan kita. Semua ini menunjukkan bahawa pemikiran falsafah klasik dan nilai kenegaraan mempunyai kesinambungan dalam membentuk warga yang berakhlak dan berdaya saing. Konsep manusia sebagai makhluk sosial sangat sesuai dengan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Manakala kepercayaan kepada undang-undang juga sepadan dengan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Ini menunjukkan falsafah klasik dan prinsip kebangsaan saling melengkapi. Kita sebagai generasi muda perlu mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian agar kita dapat menjadi ejen perpaduan dan pembangunan negara. Pendidikan bukan sekadar untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga membentuk watak dan moral kita. Sebagai kesimpulannya, falsafah bukan sahaja membentuk cara kita berfikir, tetapi juga membentuk nilai dan jati diri sebagai warga negara. Falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara menjadi panduan dalam membina masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan bermoral. Sebagai pelajar, kita perlu terus meneroka pemikiran falsafah dan mengamalkannya dalam kehidupan supaya kita dapat menyumbang ke arah masyarakat yang lebih rasional, adil dan berintegriti. Gabungan pemikiran Aristotle, falsafah pendidikan dan prinsip kenegaraan membolehkan kita memahami dengan lebih mendalam tentang erti kehidupan dan tanggungjawab sosial. Marilah kita menghayati dan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita. Sekian sahaja perbincangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian anda. Thank you for watching.